Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilling Unity Channel. Ini satu pendedahan paling hebat. Perikatan Nasional boleh kehilangan 32 kerusi daripada 74 kerusi parlimen. Wah, ini hebat. Sekiranya benar apa yang dinyatakan oleh penganalisis politik ini, maka ini satu berita yang paling buruk sekali yang bakal dihadapi, perlu ditelan dihadap oleh Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Adakah dengan ini mereka dapat balasan kepada langkah Seraton, langkah tumbang atap, langkah tebuk atap dan pintu belakang yang mereka lakukan selama ini? Adakah dengan ini adalah balasan setimpal yang mereka peroleh? Perikatan Nasional dikatakan boleh kehilangan 32 daripada 74 kerusi parlimen sekiranya ... oleh Muhammad Yusuf Ibrahim, PAS, parti politik lama dan berpengalaman luas. Mereka bijak membaca dan mencatur gerak politik mereka sendiri. Sebab itu, apabila berdepan beberapa isu berbangkit dalam Perikatan Nasional PN, mereka kembali membuka pintu kepada UMNO. Isu-isu berbangkit tersebut bukan sekadar tentang hubungan dengan Bersatu, seperti yang saya sentuh dalam catatan lepas, tetapi juga tentang peluang mereka dalam PRU 16 nanti. Jika situasi politik sekarang tiada perubahan dan UMNO BN kekal bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH menuju PRU 16, Perikatan Nasional berpotensi hilang sekurang-kurangnya 32 kerusi parlimen yang mereka sandang sekarang. Berdasarkan undi yang mereka peroleh berbanding campuran undi sedia ada, Pakatan Harapan campur Barisan Nasional. Hilang 32 kerusi daripada keseluruhan 74 kerusi yang dimenangi dalam PRU 15 pada tahun 2022 bukanlah sesuatu yang diingini oleh Perikatan Nasional. Bahkan akan jadi mimpi ngeri jika benar-benar berlaku nanti. Sebab itu, saya percaya para strategis PAS tidak akan biarkan perkara ini berlaku. Mereka adalah parti tunggal yang menangi kerusi parlimen paling banyak dalam PRU lepas. Mereka akan cuba pertahan karisma yang ada. Saya kurang sentuh tentang Bersatu kerana kekuatan sebenar akar umbi Perikatan Nasional PN adalah PAS. Setiap kali pilihan raya Bersatu hanya bergantung kepada kekuatan jentera PAS. Jika PAS memilih untuk tinggalkan kerjasama dengan Bersatu dan mereka gagal menumpang mana-mana parti dalam PRU akan datang, Bersatu berisiko hilang dalam radar politik tanah air, seperti yang sedang dialami pejuang sekarang. Secara umumnya, 32 kerusi yang saya maksudkan itu paling banyak adalah dari Perak, yaitu negeri tempat sedang berlangsung PRK Air Kuning sekarang. Jika Pakatan Harapan PHBN kekal bekerjasama dan senario politik tidak banyak berubah, PN berisiko hilang 8 kerusi di Perak, yaitu di Gerik, Parit Buntar, Bukit Gantang, Padang Rengas, Kuala Kangsar, Parit, Pasir Salak dan Lumut. Pahang pula negeri kedua paling banyak PN berisiko terlepas dengan 7 kerusi, yaitu Jerantut, Indra Mahkota, Kuantan, Maran, Kuala Krau, Temerloh dan Rompin. Seterusnya Selangor dengan 6 kerusi, yaitu Sabak Bernam, Sungai Besar, Hulu Selangor, Tanjung Karang, Kapar dan Kuala Langat. Melaka dan Pulau Pinang pula masing-masing 3 kerusi, yaitu di Masjid Tanah, Tangga Batu, Jasin, Kepala Batas, Tasik Gelugur dan Permatang Pau. Johor pula berisiko hilang 2 kerusi, yaitu Mersing, dan paling menarik kerusi yang sedang disandang oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, yaitu pengerusi PN di Pagoh juga termasuk dalam senarai.
Selain itu, Kedah dan Perlis masing-masing satu kerusi parlimen, Kulim, Bandar Baharu, dan Kangar. Sebelum kempen Air Kuning bermula, pemimpin-pemimpin utama PAS telah membuat kenyataan terbuka menyatakan hasrat untuk kembali menaut kasih dengan UMNO. Sepanjang kempen PRK ini, PAS juga tidak banyak menyerang UMNO. Mereka tidak berhasrat untuk membakar sisa-sisa runtuhan piagam muafakat yang ditandatangani sebelum ini. Dengan harapan besar agar puing-puing tersebut boleh dikutip, disusun dan dipaku semula untuk membina mahligai baru. Walaupun mungkin tidak semudah, seindah dan sekukuh Taj Mahal, tapi sekurang-kurangnya bolehlah dulu untuk bermadu cinta buat sementara. Sebab itu, Air Kuning akan terus dijadikan medan untuk meyakinkan UMNO BN bahawa kerjasama bersama Pakatan Harapan PH dalam Kerajaan Perpaduan tidak wajar diteruskan. Berbanding menyerang UMNO BN, PN lebih banyak menyerang PMX dan Kerajaan Madani secara umum di Air Kuning. Secara tidak langsung, ini juga memberi keuntungan kepada UMNO BN. Mereka boleh fokus kepada strategi kempen tanpa banyak gangguan. Seterusnya, berusaha untuk mencapai kemenangan dengan majoriti besar yang mereka sasarkan. Ditulis oleh Muhammad Yusri Ibrahim, pensarah kanan di Universiti Malaysia Terengganu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan paling menarik berkaitan dengan kemelut dalaman konflik dalaman dalam Perikatan Nasional. Rupa-rupanya tanpa diketahui ramai, cubaan PAS main kayu tiga. Dua-dua bercakaran di Perak. Wow, ini memang tajuk yang luar biasa. Dipetik daripada Harapan Daily. Pertembungan dalaman bersatu, cubaan PAS main kayu tiga. Dua-dua bercakaran di Perak. Setiausaha Amanah Perak Salman Saleh mendedahkan, pertembungan dalaman bersatu Perak, cubaan PAS bermain kayu tiga, dan percakaran antara dua parti utama Perikatan Nasional PN dalam kempen pilihan raya air kecil Air Kuning kini mula diperkatakan. Pertembungan dalaman yang dimaksudkan melibatkan Naib Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang lebih dikenali sebagai Peja, dan Adun Sungai Manik Zainul Fadzi. Faizal Azumu juga pengerusi Perikatan Nasional Perak. Pergaduhan antara Datuk Seri Faizal Azumu dan Adun Sungai Manik Zainul Fadzi bukan lagi rahsia. Zainul melepaskan jawatan sebagai Setiausaha Bersatu Perak selepas berlaku perbalahan dengan Faizal, dan semalam secara terbuka melalui satu hantaran di Facebook menempelak seorang Mr. P yang secara umum difahami ditujukan kepada Faizal sendiri. Mungkin huruf P itu merujuk kepada Mr. Peja. Dalam hantaran tersebut, Zainul menyuarakan kekecewaan terhadap sikap tamak dan perebutan kuasa dalam partinya sendiri. Lebih memburukkan keadaan, hari ini Perikatan Nasional Perak, PN Perak, menghantar surat rasmi kepada Speaker Dewan Undangan Negeri, DUN, untuk menukar tempat duduk Zainul dalam Dewan. Ini bukan lagi kabar angin. Ia pengesahan rasmi bahawa krisis dalaman bersatu sedang berlaku secara terbuka dan memalukan. Salman turut mendedahkan pergolakan di dalam PAS dan cubaan PAS untuk bermain kayu tiga ekoran kedudukan bersatu yang lemah. PAS juga bergolak dan tidak ada hala tuju di peringkat kepimpinan negeri. Razman Zakaria ketiga ini sedang digantung jawatan Pesuruhjaya PAS Perak kerana tindak taduk dan kenyataan fitnah yang mencetuskan ketegangan. Keputusan ini memeningkan ahli dan penyokong dan mencerminkan betapa PAS Perak kini dalam krisis keyakinan dan kepimpinan. Jelas sekali kedua-dua parti utama dalam PN Perak, Bersatu dan PAS sedang bermasalah,
bercakaran dan hilang arah. Dalam keadaan gabungan sendiri tidak stabil, bagaimana mereka mau tampil ke hadapan untuk kononnya membawa kestabilan kepada rakyat air kuning? Lebih mengejutkan, dalam saat bersatu runtuh, PAS pula ambil pendekatan lunak terhadap UMNO. Tidak ada serangan yang jelas, sebaliknya peluru dihala kepada DAP dan Amanah. Penganalisis politik juga mula menyebut PAS sedang berkira-kira. Jika perlu berpatah balik, mereka sedia buat apa saja. Inilah politik main kayu tiga. Bila kawan goyah, musuh lama pun mula dirayu. Prinsip tidak penting, yang penting kuasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.